Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar saudara Abdul Hadi Sharif? Doa saya anda berbahagia. Saudara Syarul Azam, selamat malam. Saudara Cik Azhar, saudara Zamari LC, selamat malam. Saudara Syah Ibrahim, itu juga dengan Puan Dahlia Hasan, apa khabar? Abi K, Abi Nur, Saudara Izzuddin, semoga bahagia sekeluarga. Saudara Salim Omar, Saudara Ibrahim Cik Muda. Begitu juga dengan Saudara Abdul Hadi Sharif. Waalaikumsalam. Saudara Joka, apa khabar Jo? Doa saya anda sihat. Ahmad Dali, Muhammad Syarul Abdul Karim, Saudara Aziz Abdul Rahman. Saudara, waalaikumsalam. Saudara Mi Friend, siapa ni tak tahulah. Mungkin my friend lah gamaknya ya. Saudara Kuih Seruh dari Kuantan Pahang. Cik Mustafa, Cik Sof, apa khabar dan selamat malam. Azwan MK, Saudara Paipon, waalaikumsalam Paipon. Saudara Antun, daripada Bangi Selangor, Saudara Antun ya. Saudara Mazli Syamsuddin, Khai Eril, ZMK Makmur, apa khabar. Saudara Haji Azhar belum manap, selamat malam Tuan Haji. Saudara Richard Peel. Begitu juga Saudara Ramli Abdul Rahman, Dr. Ahmad Humaizi. Apa khabar Doktor? Moga sihat walafiat. Begitu juga Saudara Muhammad Syarul Azwan, Gama Awang, Khai Aril, Fakri Sani, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni ya, Puan Sutimah, Saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali. Jangan lupa like, share dan subscribe. Itu pesan dia, Saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali daripada Kelantan, daripada Kota Baru, Kelantan ya. Juga saya ingin berpesan pada anda, jangan lupa kalau boleh subscribe, like, share dan juga subscribe dan share di Instagram. Kerana kalau ada gangguan macam semalam, boleh terus pergi ke Instagram saudara. Apa khabar Yauma Waris, Saudara Habiz Yahya, Puan Nur Zaila Yahya, Saudara Mat Sakban, Abdul Manap, Saudara Hamzah Abdullah, Awang Yusof. Ini teman kita di Instagram ya. Saudara Syukri Ai dan teman-teman yang lain. Saya mohon maaf, kadang-kadang ada kawan saya marah. Dia kata kenapa banyak sangat saya berceloteh, terus masuk gear 5 lah. Saya kata bukan tak boleh, tapi kita kena tunggu juga kawan-kawan yang lain supaya berkesempatan mendengar daripada mula ya saudara. Baik saudara, seperti biasa hari ini adalah hari Isnin, tanggal 4 Julai, hari yang ke-835 COVID-19 menyerang negara kita. Mengikut laporan saudara Rio, nampaknya ada peningkatan ya. Kemarin 2,527, tapi semalam 2,536, menjadikan jumlah terkumpul 4,573,891 saudara. Dan terdapat peningkatan jumlah jangkitan di 5 negeri. Susut di sebelah negeri. Selangor meningkat tiba-tiba tinggi saudara kepada 1,070. Wilayah Persekutuan susut tapi jangkitannya masih lagi 538. Sabah juga susut, jangkitan 139. Pulau Pinang tak ceroy web 140. Perak juga, ya Tuhan, apa Yop naik ni tinggi sangat tu, 239. Di Negeri Sembilan susut tapi 103 jangkitan. Lain-lain negeri alhamdulillah di bawah 100. Itulah gambaran yang saya dapat daripada saudara Rio. Terima kasih sahabat saya, saudara Rio daripada Universiti Melaya, dan juga saudara Jamil Idris yang menghantar kiriman tak berhenti. Mohon maaf saudara, perlu saya teruskan dengan e-commerce. Minta izin, pendek sangat, tak lama mana pun. Saya Jejak Warisan, Zul Marshall, Norma Abdullah, Zul Marshall teman kita di Instagram, saudara Muhammad Yusof, saudara Azizul Mak Yusof, JDT Bau Putra Pemungkus Hamidah K. Dalam segmen e-commerce, kalau saudara ada produk, jangan lupa hubungi Al-Azhar di talian 011330414241. Meniagalah saudara dalam keadaan ekonomi yang tak menentu ini ya. Azhar masih terus
menjual setangi bakur untuk bilik haruman agar bilik dan rumah kita wangi, saudara. Kalau rumah kita wangi, bilik kita wangi, itulah kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan. Juga minyak wangi daripada bumi Arab. Saya pakai Amir Al-Khud. Serta saudara jangan lupa untuk jaga kesihatan, eloklah gunakan gula O. Gula dah mahal sekarang, elok pakai gula O. Sedikit saja sudah manis, dan yang paling penting kesihatan kita terjaga sebab gula O tanpa kalori. Saya juga boleh berhubung dengan Siti Farehah. Saya geleng kepala dengan Siti Farehah ni sebab dia masih lagi memasarkan dendeng manis Siti Farehah. Harga lama, bukan harga yang baru, walaupun harga daging, harga barangan yang lain terus meningkat. Siti Farehah boleh dihubungi di talian 017-711-4300. Begitu juga teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang nak beli buah-buahan, eloklah melalui Syauqi di 012-357-5703 sebab buah-buahannya adalah grade AAA, sama ada kiwi, cherry, anggur, buah apple, buah limau dan sebagainya. Harganya adalah lebih rendah daripada harga di pasaran. Hubungi Syauqi 012-357-5703. Dan akhir sekali, jangan lupa saudara, ini makanan kegemaran saya, hari raya pun dah dekat. Sesuai untuk letak atas meja supaya kita dapat melabun, iaitu popiah sira Lady Maria. Rasanya pedas, rangup dan manis, mengasyikkan. Harga mampu milik, mampu rasa, sedap dirasa juga saudara ya. Hubungi Nizam 019-435-1203. Okey saudara, itulah ketika untuk kita punya segmen e-commerce. Saudara Wira Kota, Puan Badariah, Akub, Zack Wak, dia diteman di Instagram, saudara Ahmad Razak, saudara Muhammad Lutfi Ahmad, saudara Ghazali Zali, saudara Fuad Abdul Rahman, apa khabar orang Subang Jaya, saudara Nadib Ahmad, Puan Salina Mustafa. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Kerana dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa saya bersama dengan Rasulullah, katanya tiba-tiba datang seorang lelaki Ansar dari kaum Ansar, lalu dia mengucapkan salam dan bertanya, "Duhai Rasulullah, bagaimanakah orang mukmin yang utama?" Tanyanya pada baginda Rasulullah. Maka baginda menjawab, "Orang yang paling baik akhlaknya, itulah orang mukmin yang utama." Dia bertanya lagi, "Orang mukmin yang bagaimanakah yang paling bijak?" Baginda menjawab, "Orang yang paling bijak adalah orang yang paling banyak mengingati soal kematian, dan paling baik persiapannya setelah kematian, mereka lah orang yang bijak." Saudara, itu menurut hadis riwayat Ibnu Majah. Status hadisnya adalah hadis hasan. Pengajarannya bahawa akhlak menjadi ukuran kemuliaan seorang mukmin. Mukmin yang paling utama adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Kecerdikan mukmin bukan hanya diukur keupayaan di dunia. Mukmin yang paling bijak adalah yang paling banyak mengingati kematian dan sentiasa membuat persiapan untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Oleh itu saudara, jangan lupa berusahalah untuk menjadi orang yang paling utama dan paling bijak. Ingat saudara, negara berahmah, umat sejahtera. Baik saudara, kita masuk segmen seketika untuk menghayati kiriman sahabat saya Cikgu Hibil dalam segmen Mutiara Kata. Katanya, kesilapan itu seringkali amat menyakitkan. Namun, dalam masa yang panjang, ia berlalu dan menjadikan himpunan pengalaman paling berguna. Jadi memanglah kita sebagai manusia tidak lari dari melakukan kesilapan. Setiap kali kita melakukan kesilapan, kita kena insaf, dan bila kita memikirkan waktu masa yang panjang, sebenarnya selalu saya katakan, apa yang kita alami, kepedihan hari ini adalah memori indah untuk dikenang di masa hadapan, saudara. Baik, saudara, saya masih lagi mengingatkan pimpinan negara dalam suasana negara yang sebegini, jangan lupa agar mereka tidak berbelanja tanpa had, kerana kita bimbang negara nanti bakal muflis. Ya, Coca-Cola moh, dia minta pantun Pak Nazil. Memang pun sekarang ni saya nak baca pantun Pak Nazil, tetapi tajuk bicara kita malam ini adalah getir politik semakin mengarut. Saya nak beritahu anda, dah semakin mengarut dah politik ni saya. Apa khabar Saudara Ramli Karim daripada Keluang, Saudara Zamri Abdullah, Raja Salizam, apa khabar aku? Coca-Cola moh teman dah sebut tadi. Aduh, hai, dia kata tak sebut pun nama aku ni.
Okeylah aku kata lama, teman kita teman nak berbelanja, bergurau senda kita Puan Badaria, Saudara Bob Azhar, Saudara Nur Zaman, Saudara Ibrahim Cik Muda, Din Hua, Muhafir Cik Nolia. Okey saudara. Kata Pak Nazil melalui pantunnya, adik Akmal berbadan berkuap. Adik Akmal badan berkuap. Dilarang mandi serta-merta. Orang mengamal makan suap malah menjadi gelap mata. Jadi makan suap tu rasuah lah saudara. Kata Pak Nazil, berkuap tu maksudnya badan berasa panas, atau orang Kedah panggil hangat-hangat. Jadi adik Akmal badannya berkuap. Dilarang mandi serta-merta. Orang mengamal makan suap malah menjadi gelap mata. Katanya lagi, Kak Midah menyiang senangin, dimasak berlada, makan sekeluarga. Orang mudah bertukar angin, dijauhkan dari memimpin warga. Orang yang mudah bertukar angin tu yang melompatlah katak-katak ni. Eloklah jangan mereka terus memimpin negara kita saudara ya. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang cukup berarti dan amat tinggi nilai sindirannya. Sebelum saya meneruskan pencerahan, saya perlu memberi peringatan. Walaupun teman kata tak payah ingatkanlah, saya kena bagi. Kalau tidak nanti susah saya. Saya perlu mengingatkan bahawa bagi mereka yang menyunting semula live saya ini, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang dimasukkan dalam channel YouTube, channel apa-apa channel sekalipun. Begitu juga bagi mereka yang menghantar kiriman, kalaulah kiriman tulisan anda itu melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Penerangan dan Komunikasi, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tak bertanggungjawab kerana saya tak ada kemampuan untuk memantau ataupun nak baca semua komen-komen itu. Tak mampu saya. Ingat, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya cuma satu, agar warga kita sentiasa berinformasi. Apa yang saya dapat daripada kiriman teman-teman, saya baca daripada internet, daripada media sosial, media arus perdana. Di samping itu, saya berbual dengan pimpinan-pimpinan tertentu serta teman-teman saya. Dan juga saya garap mengikut pengalaman saya sewaktu menjadi warga jurnalis dahulu saya. Ingat saya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Seandainya anda tak bersetuju, hantarkan kiriman. Jangan maki hamun. Sebab kita adalah warga cinta damai, menyantuni semua masalah dengan penuh harmonis. Hormatilah saudara. Dan hari ini saudara nampak gaya cuaca tiba-tiba panas yang teramat. Kalau mandi pun tak perlulah nak gunakan water heater ataupun alat pemanas di bilik mandi anda, sebab cuacanya begitu panas. Jadi saya berpesan pada anda, pastikan banyakkan minum air masak. Kalau boleh cari juga air kelapa saudara. Minum air kelapa tu untuk menyejukkan badan. Serta Setiawan diberikan pantun. Okeylah, kita santun jugalah saudara, jangan tak santun. Kata Serta Setiawan, cuti-cuti di bandar larut, orang tua pergi mengurut, pemimpin-pemimpin kuat mencarut, disuruh rakyat ikat perut. Itulah keadaan saudara. Pemimpin ni kata-kata macam mencarut, suruh rakyat ikat perut. Saudara, baik. Laporan sedikit saudara, hari ini sayur kampung pun diberitakan naik. Menurut tinjauan Sinar Harian di Pekan Temerloh semalam, harga sayur seperti buah kerdas, jering dijual dengan harga RM5. Manakala terung pipit, buah asam dijual RM3 sepiring. Maman yang kita buat ulam dan sebagainya RM6 seikat. Jadi menurut seorang pesara Kakitan Kerajaan, Puan Mazidah Said, dia mengakui dia terkejut dengan harga yang sebegitu, kerana selama ni taklah tinggi begitu. Jadi pada minggu dulu dengan minggu ini terlalu tinggi bezanya. Sejak 1 Julai banyak barangan naik harga, dan bila datang ke pasar Temerloh, memang terkejut jugalah melihat harga sayur kampung. Bukan sayur yang ditanam, sebenarnya sayur kampung tu dah pun melonjak. Kemudian menurut Puan Kamaria Hassan, dia kata dia mengharapkan kenaikan harga tidaklah terlalu melampau hingga membebankan pengguna. Selain harga makin mahal, jumlah sayur yang ditawarkan juga semakin sedikit katanya. Seorang peniaga sayur, Cik Zainab pula, dia kata kenaikan itu kerana kesukaran untuk mendapatkan bekalan.
Kenaikan itu berpunca daripada pekebun yang menjual dengan harga yang lebih tinggi. Bukan pekebun lah, mereka yang meraih, mencari. Saya kampung ni cari saja, bukannya tanam, saudara. Jika dia kata dia dapat bekalan daripada orang kampung dan dia memang mengakui bahawa pelanggan ramai merungut kerana harga lebih mahal. Tak tahulah nak jadi macam mana, saudara. Dan saya juga mendapat laporan daripada Asal Awani. Di saat kita, negara kita, warga kita sukar untuk mendapatkan minyak masak bersubsidi. Minyak yang satu paket sepatutnya harga RM2.90, sekarang dah tak menentu dan tiada di store-store ataupun di supermarket ataupun di pasar-pasar. Tetapi di Asrawani melaporkan di Naratiwat, sepadan Kelantan, isu kekurangan bekalan minyak masak di Kelantan, itu yang bersubsidi dan paket untuk 1 kilogram banyak terdapat di Naratiwat. Kerana dalam kegawatan minyak masak di Kelantan, dengan pembelian di kedai runcit dihadkan dengan 1 atau 2 kilogram saja. Bagi setiap pembeli di selatan Thailand, dia boleh beli banyak mana pun. Sepertinya di Naratiwat, di Sungai Golok, di Wing dan Sungai Padi, maka tiada pembelian dihadkan untuk minyak masak. Jadi menurut seorang warga Thailand yang mau dikenali sebagai Abang Mat Sulaiman, dia maklumkan bahawa penjualan minyak masak bersubsidi yang diseluduk masuk dari Kelantan dan jual di premis perniagaan banyak di sana. Minyak masak paket pelbagai jenama dari Malaysia mudah di sini katanya. Bahkan boleh dikatakan berlambak-lambak dijual di hampir kedai runcit. Peniaga menjual dengan kadar 50 baht. Itu sekitar RM7 di pasar dan juga kedai runcit. Jadi orang Thailand tak ada masalah. Bekalan minyak masak dapat paket banyak. Sebab mereka sentiasa ada dan jarang habis stok. Harga minyak masak dari Malaysia lebih murah jika dibandingkan dengan minyak masak Thailand yang berharga 77 baht, sekitar RM10.30 sekilo. Jadi orang Thailand suka beli minyak masak Malaysia. Lebih murah, antara 50 dan 50 baht untuk paket 1 kilo berbanding minyak masak keluaran Thailand dijual dalam tabung botol berharga 77 baht. Dan tiada had pembelian. Jadi kita mengharapkan agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haluan Pengguna memperketatkan, Saudara Zali Samad, Saudara Zalul Rashidin, memperketatkan kawalan di sempadan. Kita yang mengeluarkan minyak, kita pula tak ada. Sedangkan di sempadan dekat saya, di Naratiwat, di Pekan Golok, tak jauh pun, seberang aja, boleh dapat dengan mudah, walaupun harganya tinggi sedikit daripada sini. Saudara, itulah kerja parasit-parasit yang tidak memikirkan soal kehidupan warga dan rakyat. Aduhai. Jadi saudara, Tok Putih dia kata media ni pelingkup negara lah. Tok Putih nak buat macam mana? Dia pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Saya sebenarnya kita risau juga, saudara. Kerana bila Bank Negara mengumumkan kadar dasar semalaman ataupun dipanggil OPR dinaikkan dari 2% kepada 2.25% untuk bulan Julai. Saudara, dan ini bukanlah pertanda yang baik untuk rakyat, kerana pastinya kadar pinjaman asas ataupun BLR di institusi perbankan akan meningkat. Jadi siapa yang punya pinjaman konvensional buat masa kini sudah tentu akan ada penambahan bayaran ansuran sekiranya tempoh pinjaman tidak ditambah. Jadi ini pastilah poket rakyat juga yang akan terkesan. Sebagai contoh, kalau saudara setiap bulan bayar RM800, kini akan meningkat 5 hingga 10% ataupun RM40 hingga RM80 untuk tambahan bayaran ansuran setiap bulan. Jadi sewajarnya lah Kementerian Kewangan segera berbincang dengan Bank Negara. Secara kini kita dengar yang Amat Perdana Menteri diumumkan penambahan bantuan 100 ataupun RM50. Dah besar macam mana sekarang ni? Dah naik antara RM40 ke RM80. Keadaan begini sepatutnya pimpinan harus melihat. Jangan diizinkan Bank Negara ataupun institusi perbankan meneruskan kenaikan. Bank Negara buat dasar begini, mereka pun naik. Yang terkesannya rakyat, saudara. Itu sajalah sekarang ni tentang resah rakyat. Kita suruh masuklah segmen politik. Sebab nanti kawan saya kata, dia kata tak masuk Gear 5 lagi ni. Nak masuk Gear 5. Macam mana saya? Baru saya cakap Gear 5 nanti, saya tak bolehlah sejam nanti. Darah saya menyerap-nyerap. Sebab saya melihat sebenarnya, saudara,
memang kutipan orang pergi menonton filem Mat Kilau. Sudah pun kabarnya mencecah 50 juta kutipan tiket. Ramai. Saudara. Jadi sekarang saya terfikir, kenapa mereka begitu berminat untuk menonton filem Mat Kilau ini? Ternyata bahawa di hati mereka, seolah mereka tercari-cari seorang wira baru hadir dalam kehidupan mereka. Dan pada tidak pun tak dapat tengok yang ada yang hari ini, dapat tengok filem pun jadikanlah. Supaya kita amat mengharapkan hadirnya wira baru yang boleh dijadikan idola. Dan tak ada tempat lain lah sekarang ni. Sebab sekarang ni kita melihat pimpinan-pimpinan yang ada, Allah, ke laut, saudara. Malahan dulu yang mulia Sultan Selangor pun turut hadir menonton di Pawagam bersama bini Pemaisuri Baginda dan teman-teman yang lain. Kesan daripada menonton filem Mat Kilau itu, baginda mengakui bahawa sewajarnya ia dijadikan tauladan, pedoman bagaimana kalau Melayu ini tak berpadu, kalau kita tidak bersatu padu, maka pastilah warga bangsa kita hari ini dan masa akan datang agak terkesan. Jadi sebab itu baginda mengharapkan agar warga, khususnya rakyat Selangor, mengukuhkan perpaduan sama sebangsa. Sebab itu dia kata kita harus bersatu padu untuk membangunkan sebuah masyarakat yang gagah, yang bebas dari maruah, bermaruah, harmoni dan berwibawa dengan menghormati nilai-nilai perpaduan kemanusiaan sejagat. Itu titah baginda, tuanku. Dan dalam saat-saat begini saya bersetuju dengan pandangan Ketua Pergerakan Pemuda Dr. Ashraf Wajidi. Dia kata hari ini bukan masanya untuk siapa-siapa menuntut jawatan. Itu jawatan Timbalan Perdana Menteri lah, jawatan menteri ini beliau refer ataupun merujuk kepada tuntutan Tan Sri Muhyiddin nak minta jawatan Timbalan Perdana Menteri, minta jawatan menteri, minta orang berduduk dalam dalam GLC dan sebagainya. Kerana saat rakyat tengah susah, rakyat sedang gelisah menghadapi kenaikan harga barang, itu sepatutnya dilakukan. Dia sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Sekarang ni wujud pula lagi, iaitu ada tu Majlis Jihad Inflasi. Jadi seharusnya tuntutan begitu tak perlu ada. Semua ini menambahkan amarah rakyat. Kalau yang Muhammad Perdana Menteri mengikut ataupun mematuhi kehendak mereka, tentulah orang akan bertambah marah pada Perdana Menteri. Bukan orang nak serang, tapi kalau beliau ikut cakap Muhyiddin, apakah Tan Sri Muhyiddin mempunyai agenda? Kerana dia daripada parti PBM. Kalau satu berlaku pada Datuk Ismail Sabri, maka UMNO yang terkesan. Ini masalahnya. Sebab itu ya sepatutnya pengurusi Majlis Pemulihan Negara dia melaporkan kepada Perdana Menteri tentang kedudukan, apa yang berlaku, apa yang harus dibuat, bagi cadangan, bukan minta jawatan. Ini kerja gila ni, saya kata. Banyak orang bagi komen. Sebab itu kata Ahli Majlis Tinggi UMNO, Saudara Razlan Rafi'i, dia kata sekiranya lah beliau berada dalam kedudukan sebagai Muhyiddin, dia kata, saya akan merasa malu sekiranya saya membangkitkan isu jawatan ataupun isu kepentingan individu maupun kepentingan parti di saat rakyat sedang dihimpit cabaran. Ini orang yang minta itu minta ini dan langsung tak ada rasa malu. Nak fikir diri dia tambolok sendiri, nak fikir aku nak dapat itu, nak dapat ini. Apakah ini merupakan tekanan kepada Perdana Menteri? Apakah kerana itu maka Perdana Menteri, orang melihat Perdana Menteri dilihat seolah lemah kalau ikut kehendak dia? Saat-saat begini orang tengah susah, tiba-tiba dia pergi mengadakan satu sambutan. Itu pun sudah menyalahi pun, sebab kononnya hadir Persatuan Ibu Bapa. Tiba-tiba kehadiran begitu ramai untuk satu daerah di Tanah Merah dijadikan sebagai satu pertemuan politik. Ini keadaan, saudara. Dan tuntut pula jawatan kerana baru beberapa hari saya dah jumpa dengan Perdana Menteri, saya bincang dengan Perdana Menteri. Rakyat ingatkan dia bincang untuk menangani masalah. Harga sayur kampung naik, minyak susah nak dapat, gaji tak ada lagi, banyak orang terkesan, ekonomi yang semakin merudum, Bank Negara naikkan dia punya BLR. Tiba-tiba saya minta jawatan Timbalan Menteri. Kerana itu ada perjanjian. Itu antara kamu dengan Datuk Ismail Sabri lah, bukan dengan rakyat.
Dan Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri itu beliau sebagai kerajaan, sebagai Perdana Menteri, bukan perjanjian antaranya dengan UMNO. Seandainya Yang Berhormat tidak menunaikan, jangan pula nak kata UMNO ni mungkin jadi. Itu keadaan saya. Sebab sekarang ni dia dah jadi Perdana Menteri, dia dah jadi menteri, takkan dia tak tahu kalau seseorang itu dilantik kepada satu jawatan itu bukan immediate dia boleh bertindak. Tidak, dia kena memahami kerja dia macam mana, tugas macam mana. Kemudian baru dilapangkan pejabatnya untuk memulakan tugas. Itu pun mengambil sebulan 2 bulan. Dan kita pula sekarang ni berada dalam suasana nak pilihan raya. Betul Coca-Cola, udahlah gagal, minta pula jawatan. Untuk jawatan dalam JLC, untuk jawatan Timbalan Perdana Menteri. Ini semua lain tak ada menggembungkan perut, mengisi bolok dia orang. Ini kerana sebab itu saya lihat, ini pandangan sahabat saya, Saudara Rizal Endau. Dia memang kritikal lah kalau pandangan-pandangannya. Dia kata cuma dia hairan, mengapa ini pimpinan daripada UMNO khususnya yang hanya bersuara dalam persoalan ini hanya mereka yang sekadar memegang jawatan ahli majlis tinggi. Tak lebih daripada itu. Sedangkan menteri-menteri yang lain senyap menikus. Kalau dengar suara, pergi ke balik ke bahagian, balik ke kawasan, bagai nak gak, kita berjuang untuk itu, kita berjuang untuk ini. Tapi bila Muhyiddin minta jawatan begitu, menikus. Apakah mereka takut dengan Tan Sri Muhyiddin? Ini persoalannya. Sebab yang bersuaranya Dr. Fuad Zakasi, ahli majlis tinggi, Sir Razlan, ahli majlis tinggi, tak ada jawatan. Dan juga Ketua Pergerakan Pemuda. Yang lain macam mana? Yang kamu adalah kluster menteri. Ada yang jadi naib presiden, ada yang ni ahli majlis tinggi, dan berada dalam kluster menteri. Kenapa tak berani bercakap? Saudara Coca-Cola dia kata tumpuk tarik unta. Muhyiddin pelingkup negara. Nah, ini keadaan saya bersetuju dengan pandangan Saudara Rizal. Bila balik kawasan tu, pukul kompang bangan nak gerak lah. Tapi apa jadi? Kalau orang lain, kalau Presiden UMNO bangan nak gerak, dia orang ni membalun bangan nak gerak, balunlah Tan Sri Muhyiddin. Kalau betul-betul nak tunjuknya jantan. Ini penakut, menikus. Aduh, ini keadaan saya bersetuju Saudara Rizal dan saya hilang hormat. Sebab itu Yang Berhormat Datuk Zahid sering menekankan. Dia menekankan sebagai Presiden UMNO, dia mahu agar warga UMNO, pimpinan UMNO di peringkat Ketua Majlis Tinggi dan peringkat bahagian, peringkat negeri, dia kata semua ahli UMNO ni wajar ada maruah, wajar memperjuangkan maruah dan perjuangan UMNO. Sebab itu dia kata dia tak pernah berputus asa dalam memastikan parti keramat UMNO ini berterusan membawa agenda perjuangan rakyat. Kepentingan UMNO seharusnya menjadi fokus, walaupun dia sendirinya ditekan. Dia mengaku secara terbuka, dia ditekan supaya membuarkan UMNO. Dan kalau dia tak ikut cakap, inilah jadinya sekarang ni, seret ke mahkamah lah, adakah macam-macam lah. Kalau dia memikirkan diri dia ikut dia cakap ke Mahathir dulu, masuk semua dalam parti BBM. Mungkin hari ni dia Perdana Menteri, tak ada siasatan, tak ada kes dibawa ke mahkamah dan sebagainya. Tapi demi nak menjaga maruah parti, buatlah, dia kata. Yang paling penting bagi saya akan menghadapi bukan saja kerana saya buat salah, tapi demi mempertahankan parti, katanya. Itu beliau berucap masa di Skincan semalam. Saya tengok bahawa Presiden UMNO masih lagi belum luntur semangatnya, walaupun beliau ditekan bagai nak gerak. Sebab itu saudara kena ingat kenyataan daripada Ketua Pergerakan Pemuda yang sealiran dengan pandangan Presiden. Dia kata, ini sebagaimana dalam laporan Mikey M. Liu, dia kata beliau menyifatkan adalah mustahil untuk kerajaan menunggu sehingga keadaan inflasi pulih sepenuhnya bagi mengadakan PRU 15. Impossible, katanya. Mengikut kitaran ekonomi, keadaan inflasi akan berterusan sehingga 2 tahun. Sedangkan jeda waktu kita setahun aja. Sebab itu, jalan terbaik adakan pilihan raya sekarang. Jadi apakah kita mau tunggu sehingga inflasi selesai?
Tak mungkin. Sebab itu yang paling utama adalah macam mana nak memastikan pelabur yakin dan mereka segera kembali pada negara kita. Ya, saudara bermaksud siapa ni? Siapa ni? Maksud yang cakap tu apa maksud saudara? Saya pun tak tahu. Saudara berguna bahasa yang baik, saudara, ya. Jangan mengundang amarah saya. Perkataan lahanat dan sebagainya tak baik. Ya, saudara. Dan macam saya katakan tadi lah, Datuk Seri Zahid dia akan mempertahankan diri dia at any cost. Tapi bagaimanapun kita dapat melihat bahawa adanya elemen-elemen yang kadang-kadang harus kita fikirkan bersama. Kerana agak luar biasa lah kali ini. Dalam kes pendakwa raya lawan Datuk Zaid Hamidi yang sedang berlangsung sekarang ni. Kerana pendakwa raya menawarkan kepada tertuduh beberapa orang saksi untuk tertuduh membela diri. Tetapi pendakwa raya tidak mahu membekalkan segala keterangan saksi yang mereka perolehi daripada SPRM kepada peguam bela. Sepatutnya kena diberi. Jadi barulah dapat dihujah segala fakta itu. Kerana Seksyen 51A KPJ dan pelbagai kes lain yang telah diputuskan, sepatutnya ini peguam bela dapat. Jadi maka keadilan sekarang ni hanya akan timbul jika pasukan Datuk Seri Zahid diberikan 112 kenyataan atau statement daripada saksi-saksi yang ditawarkan oleh pendakwaan bagi penyedia untuk membela diri. Macam selalu saya katakan, mahkamah ni bukan one side. Bukan hanya cakap pendakwa raya itu betul segalanya. Sebab pendakwa raya akan berusaha untuk mempengaruhi hakim orang yang dituduh itu bersalah. Maka peguam bela akan berusaha untuk membela mengikut lunas-lunas perundangan. Jadi semua mesti fair. Hakim akan melihat semua itu, menimbangkan segala hujah-hujah. Tapi kalau minta statement-statement begitu pun tak dapat, tak tahulah. Itu keadaannya, saudara. Dalam keadaan sekarang ni, saya juga menyantuni daripada Gua Musang yang hormat Tengku Razali. Dia berpesan lagi malam ni, dia kata sampaikan salam pada semua pendengar bahawa kena ingat warga bangsa Melayu jangan berbalah, kerana perbalahan dalam kalangan pemimpin UMNO ketika ini tentunya akan melemahkan parti terbesar orang Melayu. Mungkin beliau terkesan, Yang Muhammad Tengku Razali terkesan dengan kenyataan semalam. Sebentar lagi saya akan baca, saudara, cabaran yang sedang kita hadapi. Jadi sebagai veteran UMNO, Tengku Razali mengharapkan jika situasi berterusan dan beliau bimbang, ini semua akan mengundang perpecahan yang lebih dahsyat dalam parti. Beliau telah mengalami bagaimana Dr. Mahathir melihat waktu beliau menentang Dr. Mahathir, tiba-tiba akhirnya UMNO diharamkan. Ini keadaan. Tapi saya tak tahulah apakah UMNO yang diharamkan itu masih terus diharamkan. Tapi saya mendengar kabar-kabarnya UMNO yang diharamkan waktu itu, UMNO yang diharamkan Dr. Mahathir, ramai orang mengatakan itu sebagai koma, boleh dipulihkan balik. Kalau macam mana kalau yang baru dia pula nak ada usaha untuk mengharamkan, apakah tidak boleh UMNO lama dipulihkan? Bagi saya mungkin, saudara. Jadi dia kata dalam saat begini, pemimpin UMNO perlu bertenang dan tidak saling menyerang antara satu sama lain. Kita sepatutnya bersatu dengan kuat dalam menghadapi musuh menjelang kehadiran pilihan raya umum yang ke-15. Itu yang dia ingatkan. Kalau kita terus berkelahi sama sendiri atau kita berlainan pendapat, akhirnya kita akan menjadi lemah. Jadi dia beritahu situasi tersebut akan digunakan oleh musuh untuk meracuni fikiran pengikut masing-masing. Ia sekaligus memberi impak yang buruk kepada UMNO. Jadi dalam keadaan begini dia mengingatkan. Kerana saudara, ni masuk gear 5. Saudara, geram saya ni. Sekarang ni sudah timbul isu perlembagaan. Kerana memang tidak dapat dinafikan, memang seolah-olah kita melihat seolah-olah ada percubaan untuk mengharamkan UMNO. Kalau UMNO diharamkan sekali lagi, keadaan macam mana sekarang? Sebab kita selalunya bila lepas kita punya perhimpunan, Siswa Agung menghantar kepada ROS, iaitu pendaftar pertubuhan, keputusan dalam pindaan perlembagaan. Dan pendaftar pertubuhan hingga saat ini belum lagi memberi kelulusan okey ke tak okey. Malahan yang memuat Perdana Menteri sendiri dia kata selawat-lawatnya 16 Julai. Kenapa begitu?
Bukan lama sangat pun, tengok, kaji, bincang, lulus kalah. Tapi bila dilewat-lewatkan, menimbulkan pelbagai persepsi. Timbul pelbagai persepsi. Sebab ada orang sekarang ini berusaha, kalau boleh, mahukan UMNO ini mengadakan pemilihan partinya terlebih dahulu, sebelum diadakan pilihan raya. Banyak orang kata kita takut untuk mengadakan pilihan parti, kerana besar kemungkinan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri akan bertanding sebagai Presiden, Datuk Seri Zahid akan disingkirkan. Saya kata bukan itu isu dia. Apabila berlaku pertandingan, maka berlaku perpecahan. Dalam saat-saat bila berlaku perpecahan, nak buat pilihan raya macam mana? Jangan lupa perpecahan UMNO sehingga mengakibatkan UMNO diharamkan. Era Dr. Mahathir, apakah sekarang ini akan berlaku berulang lagi? Sebab itu kita merasakan ada sesuatu. Saya yakin, kerana tiba-tiba sekarang ni abang yang awak pada menteri pun dah mula buat tulisan. Beliau tak sepatutnya campur tangan, sebab dia bukan ahli UMNO. Tak perlulah dia nak bagi mengulas apa yang ada dalam UMNO ni apa semua, tak perlu. Tapi keadaan sekarang ni macam kata yang awak pada menteri, ROS kena buat keputusan selewat-lewatnya 16 Julai. Dah berapa lama dah sekarang ni, saudara? Dan soalnya sekarang ni, bagaimana kenyataan Datuk Fuad Zakasi? Dia kata, apakah Jabatan Pendaftar Pertubuhan sudah pun menjadi alat politik untuk musuh UMNO? Kerana menteri yang jaga Jabatan Pendaftar Pertubuhan ini duduk di bawah Kementerian Dalam Negeri, iaitu Datuk Hamzah Zainuddin. Beliau bukan ahli UMNO, dan beliau merupakan kumpulan-kumpulan yang akan bersama Tan Sri Muhyiddin nak merosakkan UMNO, dan kalau boleh nak menguburkan UMNO. Mereka sedang berusaha. Sekarang ni sebabnya tengok Tan Sri Muhyiddin pergi ke Kelantan, tak kisahlah guna peruntukan siapa pun, mengadakan sambutan besar-besaran. Mereka tahu untung nasib mereka. Kalau UMNO itu wujud, mereka juga akan ruyup seruyup-ruyupnya. Ini gambaran sebenar, saudara. Dan jadi dalam keadaan begini, sebab itu Datuk Fuad Zakasi mengatakan, apakah pendaftar pertubuhan sudah nak jadi alat dalam untuk merosakkan imej UMNO dalam keadaan sekarang. Kalaulah diwajibkan, dia terpaksa mengadakan pemilihan hujung tahun ini. Bila berlaku pertandingan, pasti ada perpecahan. Sebab itu yang Muhammad Malik Tengku Razali mengingatkan, jangan, sebab saya berkeyakinan beliau juga sudah merapat melihat pola-pola itu bakal berlaku. Sebab beliau dah mengalami bagaimana berkesan daripada itu UMNO diharamkan. Akhirnya dia sendiri pun tak boleh nak masuk UMNO, dan terpaksa menubuhkan semangat 46. Apakah suasana yang sama itu akan berlaku dalam keadaan begini? Bagi parti PBM, bagi parti PAS, mereka bertepuk tangan. Kalau UMNO ni lingkup, memang itu matlamat mereka. Parti Pejuang, memang mereka nak melingkup ke UMNO. Tapi kita ni, warga UMNO, ahli-ahli Majlis Tinggi yang menjadi menteri, kenapa menikus? Ini gambaran saudara yang tidak baik. Saya nak jelaskan saudara, sebenar-benarnya lagi lewat kita mengadakan pilihan raya, lagi besarlah musibah yang akan ditanggung oleh UMNO. Saya rasa semakin jauh untuk kita mendapat kuasa yang kita gambarkan. Saya dengar tiap malam pandangan sahabat saya Datuk Lokman Adab, betul. Tetapi cuma bezanya bukan nak minta kerjasama dengan PBM dan juga PAS. Saya tidak nampak, walaupun mereka lakukan apa pun pada UMNO ini, Parti Peribumi dan Parti PAS tidak akan mendapat dominan ataupun mendapat kursi-kursi. Nak dapatkan PAS, nak dapat 8 kursi pun tak lepas. Tak lepas, saudara. Saya dah buat kajian. Malam besok saya akan cuba buat kajian macam mana prestasi PAS, macam mana PBM memang tak ada, saudara. Saya nak bagi tahu contohnya macam di Paguh sendiri. Tan Sri Muhyiddin bertanding, Datuk Mak Ismail bertanding, ruyup Tan Sri Muhyiddin. Sebab dia punya ada pengikut cuma ada 5,000 undi saja, saudara, daripada 26,000. Lain itu adalah sumbangan daripada Parti Keadilan, daripada Parti DAP. Ini realiti. Sebab itu dia cuba buat baik dengan DAP, cuba buat baik dengan Tuan Anwar Ibrahim, dan saya tak nampak. Sebab itu betul Coca-Cola, dia dah goyang teruk. Memang kedudukan dia cukup rapuh sekarang ni. Okey, saya nak terang kepada saya kenapa saya mengatakan dalam keadaan begini musibah yang besar akan ditanggung oleh UMNO dan orang Melayu sendiri. Saya 2 malam lepas, 3 malam lepas saya dah bagi tahu
Kursi parlimen, dengar baik-baik saudara. Saya ini data ni, bukan saya nak bercakap soal data. Kursi parlimen 222. Daripada 222, 55 kursi di Sabah dan Sarawak. Yang ada di Semenanjung 167. Daripada 167, saya melihat bacaan saya tadi, petang tadi, sepanjang-panjang petang saya membaca. Dari segi data-datanya, DAP tak boleh nak buat macam mana dah. Dia akan mendapat sekitar 47 kursi. Daripada 47 itu tinggal 120. Daripada 120 kursi itu, bagaimana kedudukannya dengan Parti Keadilan? Saya melihat, saya akan baca satu persatu saja. Parti Keadilan, jangkaan saya besar kemungkinan dia boleh dapat 48 kursi. Okey, saya baca satu. Datuk Zahidi Zainul, jangan nak sembang. Walaupun anda sebagai Timbalan Menteri, jangan sembang. Saudara itu hari majoritinya 1438 saja. Kerana waktu itu Parti Keadilan dan PAS bertanding. Dia cuma dapat 15,032 undi. Dan Keadilan dapat 13,594. Dengan keadaan sekarang, saudara jangan sembang. Kursi Keadilan, kursi Padang Besar itu boleh kita pertahankan. Bagaimana dengan Kanga? Saya tengok kedudukan majoritinya dia dapat 8,465. Bezanya tertinggi saya 20,909. Calon daripada Parti Keadilan. UMNO cuma dapat 8,400. Bagaimana? Nak katakan ni Parti PBN? Nak katakan PAS? Arau sendiri, saudara. Arau sendiri, Nasir Syahidan Kasim dia dapat 16,000. PKR 11,000, PAS 11,000. Di situ ada 22,000 perbezaan, saudara. Di Kuala Kedah. Saya cakap satu. Ini yang ketiga, yang keempatnya Kuala Kedah. Di Kuala Kedah, Dr. Azman Ismail. Dia dapat undi 36,624. Dia pengundi ni, saudara, dah dia melekat ke situ. Susah kita nak putar. Bukan senang, saudara. Jadi sebab itu, tambah-tambah dia bila melihat dalam UMNO ini yang kecoh. Kalau UMNO ni pula diharamkan, bertambah lagi ruyup lah, saudara. Nak bertanya atas tiket apa? PKR ni apa-apa, Parti Pribumi merasakan kalau dibatalkan kita punya UMNO ini, maka mungkin Perdana Menteri masuk dalam Parti PBM. Bertambah ruyup. Jangan mimpi. Saya lihat sendiri, Kuala Kedah dia dapat itu 36,624. UMNO cuma dapat 19,000. Alostar. Okey, saudara. Ini Chan Moi Kai. 32,000 saudara dia menyundi. Barisan Nasional dapat 14,000. Merbuk. Budak baru. Nurin Aina apa nama. 30,000 saudara. Bezanya 30,000. Sedangkan BN dapat 20,000. Mana nak cari 10,000 lagi? Sungai Petani. Saya ingatkan itu hari Sungai Petani, Datuk Johari dia dapatlah beza dalam 5,000 saja. Rupa bila saya tengok, astagfirullahalazim. Datuk Johari dapat 30,902. Calon daripada UMNO Barisan Nasional 20,000. 10,000 punya beza saudara. Kita nak kaya macam mana? Bukan ni 45,000. Sungai Petani merebut 30,000. Nurin Aina dapat 30,902. Barisan Nasional 20,830. Bezanya 10,000. Di Sungai Petani, Datuk Johari Abdul dapat 45,000 saudara. 45,532. Lawannya kita daripada UMNO 23,000. 20,000 lebih saudara. Yang ke-8 Padang Serai. Calonnya Karupaya aja. Bukan orang lain, Karupaya. Tapi dia dapat 31,724. Berbeza dengan Barisan Nasional 15,000. Nak kaya di mana, saudara? Betul lah ada undi pemuda, undi muda dan sebagainya. Mana nak kaya? Kulim Bandar Baru. Saya ingatkan Saifuddin Nasution ni kuranglah dalam 200-300 je. Tidak. Saifuddin dapat 23,000. Barisan Nasional dapat 18,000. 5,000, saudara. Ni saya baca satu, saya jangan marah. Ni. Calon daripada UMNO kita sendiri. Rizal Marikan. Kita ingatkan Rizal tu hebat lah. Sebab itu kawasan Paklah dulu. Kepala Batas. Okey, dia dapat 18,547 undi.
PKR dapat 18,466. Artinya majoriti 81 undi saja, saudara. Jangan sembanglah dalam keadaan begini. Saudara mungkin melihat mengatakan bahawa saya kononnya memuja PKR. Tidak, saya menceritakan yang benar supaya kita sedar diri, agar pemimpin UMNO sedar diri. Jangan duk bergaduh, nak jatuhkan presiden, nak adakan itu, nak adakan pemilihan. Anda sekali jadi menteri penuh Rizal, kalau setakat majoriti 81. Bayangkanlah apa nak jadi pada anda nanti. Di Pematang Pauh, saya cerita saya, 35,000. Nurul dapat. Di Bukit Mertajam 63,000. Di Nibung Tebal 35,000. Di Bayan Baru 51,000. UMNO Barisan Nasional cuma dapat 13,000. Balik Pulau 25,000, saudara. Kawasan menteri kita dulu, Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Dr. Helmi, dia cuma dapat 19,000 saja, saudara. Saya cuba tengok Sungai Siput. Dulu kawasan ni memang stronghold of Sami Belu Barisan Nasional. Tapi sekarang ni kalah dengan calon daripada Keadilan. Dia dapat 20,000, sedangkan calon daripada Barisan Nasional 15,000. 5,000 punya beza, saya. Dan kawasan okeylah PBM. Dia kata kawasan dia punya Parti Peribumi Bersatu di Tambun. Tambun, jangan Feja merasakan dia menang dengan 38,661 dan Barisan cuma dapat 33,000. Beza 5,000. Tetapi itu kawasan kerana didukung oleh Parti DAP dan PKR. Kemudian kita pergi Indah Mahkota 28,000. Di Kuantan, Fauziah dapat 22,000. Calon BN cuma dapat 14,000. Di Temerloh 23,000. Beza 1,000. Okey, bolehlah. Kalau berusaha, saya ingat Datuk Syakar boleh menang. Tapi saya nak bagi tahu, tinggal lagi masih 19. Di Hulu Selangor, kawasan Timbalan Menteri Pendidikan, pertanding yang lepas, Hulu Selangor Barisan Nasional cuma dapat 27. Calon daripada Parti Keadilan 40,783, saudara. Selayang 19,000, Tekiakial apa ini William dapat 60,158, saudara. Gombak, ini kawasan Azmin Ali. Waktu dia bertanding dulu PKR 75,000. Bolehkah Azmin dapat balik 75,000? Sedangkan dia sendiri pun mengatakan bahawa dia akan lari daripada kawasan itu. Dan rakyat, saya mengharapkan agar sahabat saya Datuk Megat dapat berusaha, sebab UMNO Barisan Nasional cuma dapat 26,000. Susah ni. Bezanya dekat 50,000, saudara. Pengundi-pengundi yang mengundi Parti Keadilan. Di Ampang, Mak Lampir ni, bila bertanding atas tiket Parti Keadilan, dia dapat 54,000. Calon daripada Barisan Nasional dia dapat 12,000. Pandan, Dr. Wan Azizah 64,000. UMNO Barisan Nasional cuma dapat 12,000, saudara. Ini kita kena berpijak bumi nyata, saudara. Jangan kita terawang-awang. Kita mengatakan kita kuat, tapi kita lupa untuk berpijak di bumi nyata, untuk melihat realiti sebenarnya. Macam di Sungai Buloh. Kawasan ni kawasan Melayu sebenarnya. Tapi PKR meletakkan calon India, iaitu Sibarasa. Dia dapat 43,631. Calon daripada Barisan Nasional 16,000, saudara. Kapar, Dola Sani yang pumpang, Datuk Dola Sani, dia dapat 47,771. Dulu katanya kawasan ni kawasan PAS, tapi dia dapat 47,000. Dan PAS dapat 31. 18,000 punya beza, saudara. Di Kuala Langat, Xavier, dia dapat 43,000, mengalahkan kita punya Timbalan anak naik Ketua Pemuda Syaril, cuma dapat 26,000. Ni saya baca satu-satu, cuba saya dengar. Yang ke-30, Bagan Batu. Walaupun calon itu calon tergempar, asalnya bebas, dia atas sokongan Parti Keadilan, dia dapat 38,000. Calon daripada Barisan Nasional 13,000. Setiawangsa, Nek Nazmi 34,000. Calon kita cuma dapat 20,000. Lembah Pantai 33,000, saudara. Fahmi Fazil, kita waktu itu adalah Menteri Wilayah Persekutuan, cuma dapat 27,000. 6,000 punya beza. Bandar Tun Razak 41,000. Parti Keadilan. Di Port Dickson 36,000. Di Tangga Batu 32,000. Di Hang Tuah Jaya 39,000. Di Segamat 24,000. Di Ledang, kawasan Timbalan Menteri, sahabat saya Datuk Amin Samuri, beliau cuma dapat 18,000. 26,000. Tapi Syed Ibrahim dapat 34,000. Jauh beza, saudara.
Begitu juga di Muar. Syed Saddiq tu dapat kerana bertanding atas tiket parti keadilan. Simpang Renggam 18,000 punya beza. Kemudian di Pasir Gudang, ni lagi teruk. Di Pasir Gudang tumbang Menteri Besar waktu itu saya 61,615 undi. Datuk Seri Khalid cuma dapat 36,000 saja saudara. Begitu juga di kawasan Johor Bahru. Budak anak muda saja boleh kutip 50,000, 52 undi mengalahkan Tan Sri Syaril. Kita punya Taiko 30,000. Bagaimana dengan kursi yang lain? Saya nak bagi tahu, saya nak berpesan pada Sisat Agong, hati-hati. Sebab Sisat Agong itu hari menang, dia cuma menang dia dapat 21,132. Dan Parti Keadilan 20,000. 299, 1,000 lebih saja. Begitu juga kawasan Seri Gading, Jempol, Jelebu, Tapah, Malang, Kuala Kangsar. Waktu kita Bagan Serai, Kuala Kangsar, waktu kita adakan pilihan raya kecil dulu. Jangan lupa saudara, Datuk Yang Berhormat Datuk Mastura, menang besar. Maka bila ada pilihan raya cuma mampu majoritinya 731. Begitu juga di Bagan Serai. Jangan sembang lah, jangan sembang Timbalan Menteri. Anda punya dapat majoriti cuma 184. Ini gambarannya lebih kurang 47. Dan di AP dah ada ready 47 campur 47 94 saudara. Kalau 94 ada kursi semua tinggal 167, berapa lagi nak tinggal? Sebab itu kalaulah kita buat pilihan raya lebih awal dulu, apabila kita selesai saja pilihan raya di Johor, rakyat dah sokong, Parti Keadilan dah hilang daripada radar. Hilang. Melaka kalah teruk, tak ada satu kursi pun. Cuma di pilihan raya kecil Johor satu kursi saja. Hilang daripada radar. Sepatutnya waktu itu segera dipikirkan untuk kita mengadakan pilihan raya. Tapi kerana memikirkan orang keliling kelalang, kalau diadakan pilihan raya mereka tak akan jadi calon, maka mereka akan kehilangan tempat. Dan yang Mohd Perdana Menteri pula tu mungkin percaya ataupun ikut pandangan dia orang. Apa jadi? Waktu itu sekarang saya nak bagi tahu saudara, parti PBM dah tak ada dalam peta sebenarnya. Tolong nyatakan, besok saya akan cuba melihat bagaimana PBM ini. Malahan sama ada di Langkawi ke, di Jerlun ke, di apa nama tempat Tampui pula, di Tangkak ke. Tak ada saudara. Datuk Hamzah Sisat Agong pada parti PBM, dia bertanding dulu atas tiket UMNO, melompat bersama dengan Bukit Gantang, melompat sama juga dengan yang ada di Jeli, melompat bersama juga dengan ada di Tanah Merah, melompat. Orang-orang ini, pengundi-pengundi tidak akan memaafkan. Mereka menyimpan dendam. Tak apalah sekarang ni kau jadi menteri, tapi kau tunggulah masanya. Nak menang macam mana saudara? Sebab itu saya kata Parti Peribumi ini hilang daripada radar. Azmin Ali hilang. Zuraidah dah melompat awal-awal dah. Sebab itu Zuraidah mengemukakan permohonan untuk menyertai Barisan Nasional. Tapi takkanlah Barisan Nasional boleh terima. Barisan Nasional bila ada permohonan, dia kena mengadakan mesyuarat, mesti diluruskan oleh kesemua empat gabungan tu. Saya jangan lupa, macam saya kata semalam kemarin, Parti Cinta Malaysia berpuluh tahun nak minta masuk dalam Parti Barisan Nasional. Tak dapat. Cuma menjadikan Friends of Barisan Nasional. Ada 34 Parti Makar Sakti lah. Semua ini sekadar Friend of Barisan Nasional. Kalau Zuraidah punya parti Bangsa Malaysia pun nak jadi Friend of Barisan Nasional, tak ada masalah nak jadi kawan. Tapi untuk menerima mereka dan dianggap calon mereka calon Barisan Nasional, nahi. Takkan berlaku semua ini. Jadi dalam keadaan begini, kita harus insaf. Kemana kita sebenarnya? Sebab itu dengan keadaan kehidupan rakyat yang teruk sekarang ni, Saudara Muhammad ni, dia kata, Rukman Adam kata UMNO dah kuat betul dulu, bukan hari ini. Dengan ada perpecahan ni. Dan sebenarnya betul bila Yang Mohd Perdana Menteri kata jangan serang dia, saya tak berhasrat untuk menyerang beliau. Kita memberi pandangan, kritikan. Kalau dia berterusan dengan keadaan begini, suasana ekonomi begini, macam mana?
lagi dilewatkan pilihan raya, rakyat dapat melihat. Kerana dengan keadaan sekarang, kerajaan yang dipimpin oleh beliau adalah kerajaan yang sempang peranang. Kerana di situ ada saling-saling bermusuh. Macam mana boleh musuh menyantun sesuatu persetujuan? Saudara dengan saya bergaduh besar. Duduk, nak santunkan ni, nak buat rumah. Bolehkah kita buat rumah? Saya kata bakar rumah tu. Antara Parti Peribumi dengan Parti UMNO. Tak payah cakap lah. Semua orang tahu. Sebab itu bila Tan Sri Muhyiddin minta jawatan Timbalan Menteri, apa kata warga UMNO? Cuma yang kita hairankan, orang yang keliling, yang menjadi penasihat, ya amat para menteri, tolonglah tengok. Lihat secara apa ini, di luar pot peta. So ini keadaannya. Saya terima pandangan Saudara Syabuddin Embun. Dia kata apa yang sekarang ni berlaku banyak mendedahkan UMNO pada bahaya. Saudara Rosli Rahim, PRU ni jangan undi pemimpin dan kroni-kroni yang telah pun menjadi kata semua. Memang saudara, kita boleh bercakap. Jangan kita bercakap, orang kata bumbang, akhirnya apa jadi? Saya tidak mahu. Saya lebih suka mengajak anda berfikir secara rasional. Apa nak jadi selepas pilihan raya? Betul, kita minta pilihan raya supaya wujudnya satu kerajaan yang mantap. Supaya tidak ada lagi kerajaan dianggotai oleh parti-parti yang bertelagah. Itu juga yang dikhawatirkan oleh Saudara Datuk Lokman Adam. Dia kata kalau ini berlaku nanti, akhirnya UMNO pun tak dapat banyak kursi, terpaksa bergabung dengan PBM dan PAS. Bagi saya itu tidak berlaku. Kerana PAS dengan PBM sudah semakin hilang daripada radar. Saya minta maaf saudara. Apabila Tan Sri Muhyiddin membuat pengumuman di Kelantan mengatakan Parti PAS bersetuju untuk menggunakan logo Perikatan Nasional. Apa jawab ini? Akhirnya timbalan Presiden PAS pun menyanggah. Ini saya nak jelaskan supaya anda faham. Bukan niat saya memuji, tidak. Tapi kesan daripada tindakan melewat-lewatkan pilihan raya umum ini. UMNO berada dalam kedudukan yang selesa. Selesai saja pilihan raya Johor. Apabila Parti Harapan gagal selama 22 bulan, satu Malaysia merasakan kita kena kencing, hancinglah katanya. Dan diikuti oleh pimpinan PBM Tan Sri Muhyiddin. Lebih teruk lagi, kita terkurung selama 17 bulan. Rakyat ramai yang bunuh diri, angkat bendera putih. Dendam rakyat tu ada. Tapi kalau dilewat-lewatkan, akhirnya mungkin dendam itu terpadam. Saudara Ahmad Zaini, Putrajaya versus PWTC. Tidak. Ini bukan soal Putrajaya menentang PWTC. Kena ingat, Ni Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, beliau adalah naib presiden. Sebab itu kita sebagai warga UMNO, kita mengharapkan agar naib presiden kita, Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri, sedar. Do understand apa yang akan berada dapat. Lagi lewat ditunggu, kita sekarang ni nak buat macam mana? Apa tindakan kita nak ambil? Sedangkan, selalu lihat sendiri. Saya bukan nak memuji. Rafizi mengadakan kempen ke seluruh negara. Dia dah menggerakkan imbuknya. Anwar Ibrahim turun ke gelanggang. Dan bila melontarkan pandangan-pandangan itu, yang cepat ditangkap oleh rakyat. Sedangkan Menteri UMNO bercakap apa? Lain tak ada. Bila Tan Sri Amno Musa pula kata, wajar. Tak ada masalah kalau Tan Sri Muhyiddin nak minta jawatan timbalan Perdana Menteri. Ni apa benda punya kau ni? You orang UMNO. Yang kau santun ni orang musuh UMNO. Apa hal ni? Saya pun tak faham. Sepatutnya dia kena bercakap macam mana Datuk Ashraf. Dalam keadaan sekarang, rakyat tengah susah, janganlah buat begitu. Walaupun kita sekarang ni sekelambu ataupun sebantal mimpi kita yang berlainan, tapi hormatilah suasana, hormatilah rakyat. Sepatutnya begitu kenyataan. Ini tidak. Kenyataannya dilihat seolah-olah menyantuni permintaan daripada PBM. Bertambah marahlah rakyat. Betul. Dia merasakan diri dia hebat, dia ketereh. Jangan lupa saudara, sehebat-hebat mana pun ada harinya. Ada harinya kita akan sampai ke senja. Dalam usia senja begini, apa nak jadi? UMNO dah dapat sedikit cahaya. UMNO ni semasa dia jadi pembangkang, orang lain yang memerintah, cantik, kukuh. Kita menyantuni rakyat, kita buat kerja dengan baik, kita bersatu padu, tak ada masalah.
Tapi kerana bila dah tengok ada cahaya di ujung terowong, sudah melihatkan, menggambarkan aku nak ini, aku nak itu, memeta kepentingan diri. Sebab tu yang saya katakan, mereka hendakkan tembuluk mereka. Saudara Razali, Perdana Menteri sayangkan kedudukan. Saya tak boleh nak tuduh begitu, tapi kita melihat dalam ini keadaannya, bagaimana kita nak menafikan warga memikirkan sebegitu. Sepatutnya sekarang ni nak takut apa? Sebab Perdana Presiden dah bagi pengumuman, dah mengatakan bahawa beliau jawatan Perdana Menteri kekal untuknya kalau kita bertanding, kalau kita menang. Tapi nak menang macam mana kalau kita berbalah sama sendiri? Dia mengizinkan pula orang keliling kelalangnya 4-5 orang yang ada dalam kabinet itu serang pula Presiden. Bila serang Presiden, Presiden punya orang pun akan bangkit juga. Sebab itu saya dah bercakap semalam ke kemarin, saya kata betul, kita boleh ceasefire, tak ada masalah. Tetapi bagaimana orang sana? Janganlah usik Presiden. Sebab kami setia. Kami adalah warga UMNO. Dalam keadaan kalah, kami setia. Kami tak akan jadi katak. Kami tidak akan bersekongkol dengan orang yang nak membunuh kami. Kami tidak akan mengizinkan batang tubuh kami ini untuk jadi galang ganti kepada orang yang nak bunuh UMNO. Kami tak akan izinkan parti PBM ini yang nak bunuh UMNO siang hari siang malam, yang mengatakan UMNO parti kelongkang. Kami tidak rela untuk menjadi batu loncatan. Kami tidak akan jadi kayu galangnya. Tapi menteri yang ada sekarang ni, kamu orang UMNO. Waktu kamu hilang kuasa, siapa yang buat kamu hilang kuasa? Bukan kerana Dr. Mahathir, bukan kerana Tan Sri Muhyiddin. Boleh nggih sekarang ni. Ini yang buat saya naik angin. Ini keadaannya, saudara. Dan mereka tidak memikirkan tentang perjuangan parti itu sendiri. Sikit-sikit kerana mungkin akan tidak akan disenaraikan sebagai calon. Takut pada bayang-bayang. Orang yang takut pada bayang-bayang, macam saya katakan saudara simpan ataupun menanam sepohon pokok pisang. Waktu tengah malam, dalam bulan terang, pokok pisang itu ditiup oleh angin, bergoyang-goyang. Itulah mengatakan itu langsuyur lah. Itu Pontianak lah. Takut pada bayang-bayang kerana anda sendiri dah buat silap. Itu keadaannya. Sedangkan Presiden parti dia tak pernah cakap pun. Dia berlapang dada. Cuma dia kata, okey, you berhenti dulu. Sebab menyalahi apa yang dia lakukan. Tak puas hati. Kenapa? Kerana nak jadi juara. Aku yang terhebat. Akulah segala-galanya. Akhirnya parti nak dikorbankan, korbankanlah terus. Saya cakap terang, bunuh mereka sedang membunuh. Sebenarnya apa yang dilakukan sekarang, lagi lewat kita memanggil pilihan raya. Lagi kita mengizinkan orang ni menuntut itu dan ini. Selagi itulah kita meracun kemampuan UMNO untuk menjadi kerajaan. Saya dah bentangkan tadi, saudara. Parti DAP confirm tak boleh nak buat apa. 47 kursi. Besok saya akan dedahkan di mana kursi-kursi DAP yang kuat. Kenapa saya kata begitu, saudara? Dia bukan dapat undi 10-20. Kalau MCA kata, no, Cina sudah balik, pengundi-pengundi Cina sudah balik pada kita, tidak lagi mengundi DAP. Itu semua, saudara, adalah wayang Cina. Bukan lagi wayang kulit. Wayang Cina, opera saja. Jangan kita terperangkap. Sebab itu saya katakan, Presiden kena tegas bagi tahu pada Wee Ka Siong. Kalau tidak, dengan Wee Ka Siong juga. Jangan harap. Ini sikit-sikit balik pada UMNO. Duduk di atas tengku UMNO. Lain tak ada. Kita juga yang harus memapah. Berapa lama kita nak papah? 60 tahun. Letihlah macam ni. So, saya harapkan agar pimpinan daripada UMNO yang ada tu hayati apa kenyataan Tengku Razali. Jangan berbalah. Jangan tuduh-menuduh. Dan yang amat berhormat Perdana Menteri berlapang dada. Segeralah. Jangan dilayan tuntutan PBM, panggil pilihan raya. Dia nak kata kita bohong, katalah. Dalam politik, selalu saya katakan, politik is the art of deceiving mankind. Orang nak kata bohong ke, mereka lebih teruk bohong. Mereka membohongi rakyat lebih teruk daripada kita. Kalau kita tak memenuhi kehendak itu, antara Perdana Menteri, mungkin ada perjanjian dengan Tan Sri Muhyiddin, sekadar dia berdua orang yang kita tak tahu. Tapi kita tidak membohongi rakyat. Kita nak menyantuni rakyat, kita nak mewujudkan sebuah kerajaan yang mantap. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.